Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wal amin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Surah Al-Baqarah ayat 257. Surah Al-Baqarah ayat 257. Ayat 257 ni memberitahu kita makna wali dengan makna taghut. Pada ayat 256 sebelum ni dia hanya terang secara umum saja, tapi dekat ayat 257 ni dia terang secara khusus lagi. Apakah makna taghut? Jadi taghut ni ialah segala sesuatu yang mengganggu seseorang itu untuk melaksanakan tuntutan wahyu. Kan? Taghut. Kalau syaitan. Kalau orang. Kan? Kalau hukum. Mana segala sesuatu yang mengganggu makna wahyu, taghut. Yang mengganggu orang nak menunaikan tuntutan wahyu itu taghut. Boleh jadi syaitan, boleh jadi orang, boleh jadi pemimpin, sama saja yang mengganggu seseorang itu untuk menunaikan hak sepatutnya, maka taghut. Siapa yang halang, taghut. Siapa tak halang pun, kadang dia tak halang pun, kita ni tak boleh nak buat kes dia. Dia taghut kes dia, jadi tak boleh nak buat. Taghut ganggu seseorang untuk melaksanakan tuntutan wahyu, taghut. Allah wali. Allah itu pelindung kepada orang-orang yang aman, mereka telah beriman. Jadi orang yang beriman dengan wahyu ni cukup sekadar Allah sebagai pelindung, cukup Allah sebagai penyebab untuk dia menyempurnakan tuntutan wahyu. Maka bila Allah menjadi sebagai sebab, sebagai penyebab seseorang itu menyempurnakan tuntutan wahyu, maka dia telah menjadikan Allah sebagai pelindung. Dialah yang mengeluarkan mereka, yukhrijuhum minadh dhulumati, dari kegelapan. Kegelapan ni kufur, syirik, bid'ah, khurafat, semua benda yang bercanggah dengan wahyu itu adalah az-zulumat, ila nur, kepada cahaya Islam. Mana gelap ni banyak, lebih daripada satu. Bahagian cahaya ni saja. Mana segala sesuatu yang datang daripada wahyu itu nur. Dua asbab wahyu, nur. Dua asbab bukan wahyu, zulumat. Dan orang-orang yang ingkar, kafir, degil,
Ni ayat dalam ayat. Kalau kita ngaji ayat 10, ayat nombor 8. Pelindung mereka. Mana pelindung ni mana kes mereka ni lah sebagai apa? Sebagai sebab atas tindakan mereka. Aulia. Siapa dia? Taghut. Taghut tu mengeluarkan mereka. Yukhrijunahum minan nur, dari cahaya. Ni ada perbahasan. Mana kalau lafaz makna ayat ni seolah-olah nak beritahu mengeluarkan mereka dari cahaya. Perbahasan. Ada perbahasan kat sini. Mereka orang yang ingkar degil penduduk dalam cahaya sebab keluar daripada cahaya. Ini perbahasan. Kalau pada makna ni tak nampak. Sebab apa? Sebab bila orang kafir ingkar degil ni duduk dalam cahaya. Sebab ayat ni seolah macam asal duduk dalam cahaya, lepas tu keluar. Ini ada perbahasan. Jadi yang dimaksudkan keluar daripada cahaya bukan cahaya, keluar daripada peluang cahaya. Betul tak? Peluang cahaya. Peluang cahaya. Bukan keluar daripada cahaya. Keluar daripada peluang-peluang yang Allah berikan untuk duduk dalam cahaya. Quran turun untuk beri cahaya. Kita diajak mengaji, kita pun taswif. Nantilah, semulalah. Itu peluang-peluang cahaya. Jadi bukan duduk dalam cahaya, duduk dalam peluang-peluang cahaya. Dia kena hurai lagu ni. Sebab kalau mengeluarkan mereka dari cahaya, seolah-olah macam asal duduk cahaya, lepas tu keluar. Kita tanya contoh, kita Abu Jahal, Abu Lahab, bila duduk cahaya? Kan? Bukan keluar daripada cahaya, dia kena dalam kurungan. Keluar daripada peluang-peluang cahaya. Dia duduk dalam rumput cahaya. Peluang. Bukan cahaya tu, peluang cahaya tu. Kan? Peluang-peluang cahaya mereka tolak. Akhirnya kepada zulumat. Kemuncak zulumat apa dia? Khatmul qalbi. Walala raibun. Asal tasrih dulu. Semula ajak ngaji, semula. Lepas tu raibun, keraguan. Lepas tu pilih sesat, dalalah. Lepas tu bila dalam sesat, orang bertahap betul, tak setuju. Mujadalah, lawan. Lepas tu khatmul qalbi. 4. Mana kalau sampai khatmul qalbi 4, maka tidak lagi dapat peluang cahaya, maka mati dalam keadaan zon 4. Khatmul qalbi, kan? Ulaika ashabun nar. Mereka itu adalah penghuni tetap neraka. Maksudnya geran tanah dia neraka. Masuk neraka tak keluar-keluar. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Kita terus pada ayat. Okay, ayat yang seterusnya, iaitu 258. Allah beritahu contoh Taghut. Tapi Allah tak sebut nama. Kan? Dan tak ada nama dalam Quran. Beza dengan Fir'aun. Fir'aun ada nama, banyak pula tu. Kan? Tapi Namrud dalam Quran tak ada. Dalam hadis barangkali ada. Dalam Quran tak ada. Kenapa tak ada? Dibincangkan. Kenapa tak ada? Padahal dari sudut keluasan jajahan ni 4, kan? 4 manusia yang pernah menguasai seluruh dunia. 2 mukmin, 2 kafir. Mukmin siapa dia? Nabi Sulaiman. Siapa lagi? Zulkarnain. Kafir? Fir'aun tak? Fir'aun Mesir. Bukhtanasar. So lagi Namrud.
nama hak yang seorang tu payah sebut tu kan. Tak ada nama tapi cerita dia ada dalam surah Isra. Mana dia dalam cerita-cerita Quran ni ada sebut tentang perlakuan dia serang Bani Israel. Tapi nama tak ada dalam Quran. Dua-dua haknya, dua Namrud dengan Bukhtanasar ni tak ada dalam Quran. Tapi kisah dia tu ada. Cuma tak boleh nama kan. Kalau tengok dalam tafsir Hamka barangkali ada nama dia. Cuma nak sebut payah. Ha? Oh, kita tak sebut payah. Tengok orang sebut biasa, kita tak sebut payah. Bukhtanasar. Ha? Hamka ada. Hamka mesti ada. Kalau nak tengok, nak tahu nama dia, tengok dalam Hamka surah Isra, mukadimah awal tu. Kan Bani Israel pernah dihancurkan 2 kali. Salah seorang dia raja tu, raja yang menguasai dunia tu. Cuma kalau orang tanya kita, kenapa dia sebut Alladhi, orang yang Namrud ni? Kenapa dia tak sebut Namrud? Tak penting mana. Kenapa tak penting mana pula? Fir'aun. Kenapa penting? Sebab tak cerdik mana. Makna hujah sikit je. Tak jawab selalu. Fir'aun hujah balah. Mana apa tu Tengku Mahkota kacak lagu ni. Dia jawab lagu ni. Musa jawab lagu ni. Mana dia ada cara helah dia jawapan itu. Macam masalah macam sengit antara Musa dan Fir'aun ni. Mana cerdik. Bila cerdik, makna dia sebagai contoh kepada orang-orang yang beriman nak bawa wahyu ni, barangkali ada dekat luar yang meh-meh Fir'aun. Jadi nak jawab, macam Quran aja. Nak ajar kita ni, kalau ada jawapan lagu macam kalau lah, makna orang dekat luar tu mungkin ada cabaran bagi orang mengajar ni, meh-meh Fir'aun. Jadi cara hadapi dia macam ni. Tapi kenapa Namrud tak disebut nama? Sebab tak penting mana, tak cerdik mana. Mana bagi bila apa tu Nabi Ibrahim cakap satu perkara, sengak selalu. Jadi macam-macam tak boleh jawab. Kan, tak boleh jawab. Tak boleh jawab ni nama tak cerdik mana. Bila tak cerdik mana, tak penting mana. Jadi disebut Alladhi, orang yang. Apakah tidak engkau perhatikan kepada orang yang? Jadi kenapa kita Namrud ni panggil Taghut? Sebab ganggu rakyat dia untuk beriman. Ganggu rakyat dia untuk beriman. Jadi ganggu orang lain untuk menerima wahyu ni Taghut. Sama ada manusia, syaitan, apa-apa benda pun yang ganggu wahyu Taghut. Ada orang kata, ada pandangan kata syaitan. Sebenarnya semua perkara kita boleh kaitkan. Kita pun kalau ganggu orang nak buat hak betul, Taghut kita. Itu bahaya juga. Jadi makna dia, saya sendiri pun kalau ganggu orang nak buat hak betul, saya pun Taghut juga. Tu makna Taghut ni dia tak mesti semua orang boleh jadi. Jadi kita kena faham makna Taghut tu dulu, baru kita jadi mikir. Ilal ladhi hajja, makna berdebat dengan Ibrahim tentang Tuhannya, fi rabbih. Ani dia boleh terjemah belakang. Kita terjemah apa tu kerana kat sini. Kadang-kadang untuk dia bukan makna kerana, tapi kita debuh dalam kurungan. Makna sesuai kita nak dari sudut makna ni sesuai buh kerana. Kita buh kerana tapi dalam kurungan. Bukan makna asal. Dia bagi harfun masdariyun. Telah memberinya Allah. Allah telah memberinya atahullah al-mulka, kerajaan. Ketika dia berkata Ibrahim, idh qala Ibrahim, Ibrahim kata dengan dia, Rabbiya, Tuhanku. Rabbiya, Tuhanku, alladhi, yang. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Dialah yang menghidupkan
mematikan. Nampak dia sudut tak cerdik mana ni sebab Nabi Ibrahim jawab konteks dua asbab. Dia jawab konteks dalam asbab. Nabi Ibrahim jawab konteks dua asbab. Dia jawab konteks dalam asbab. Dua asbab ni makna mengambil nyawa. Dua asbab. Siapa dia? Allah. Beri nyawa. Allah. Ambil nyawa. Allah. Dia ada dalam asbab. Contoh kita kata, saya nak dia dihukum sebab dia telah mengambil dia telah mengambil nyawa anak saya. Kita kata lagu tu. Boleh tak kata lagu tu? Tengok konteks. Dia kata tu dalam asbab ke dalam asbab? Dalam asbab. Kita tak nampak, bukan kita. Contoh kita ni bunuh anak dia. Saya nak awak dihukum. Contoh kita lah yang nak dihukum. Kerana awak telah meragut nyawa anak saya. Salahmu. Bukan saya, Allah Ta'ala. Tak betul. Kan? Makna meragut nyawa, mengambil nyawa anak saya ni, maksud orang yang kata tu dalam asbab. Luar asbab. Dalam asbab. Kan? Jadi kita menafikan, kita kait dengan luar asbab. Tak betul. Kan? Dalam bahasa kita, kan? Kebelangan itu telah meragut nyawanya. Kamulah menyebabkan anak saya mati. Contoh tak kita kata tak? Kita tengok perkataan tu, dua asbab ke dalam asbab? Dalam asbab. Jadi orang tak ada marah ke dia. Orang kata, syirik tu Allah yang ambil nyawa seorang tak. Mana tak faham. Jadi perkataan lagu tu kita kena merujuk yang dimaksudkan ni dalam asbab ke dalam asbab? Dalam asbab. Dalam asbab dibenarkan sebut. Jadi dia jawab, qala Namrud, akulah yang menghidupkan dan mematikan. Jadi dia maksud menghidupkan ni, dia ambil dua orang penjara, satu dia bagi hidup, dia biarkan hidup, satu lagi dia bunuh mati. Kan? Jadi cerdik tak? Ibrahim beritahu konteks lu asbab. Dia dakwa diri dia boleh juga konteks dalam asbab. Maknanya dia tak boleh nak, tak faham. Dia bukan ulul albab. Ulul albab ni dia dua lapis. Dia faham dua-dua. Mana dia faham, Ibrahim ni cakap konteks dua asbab. Hak aku buat konteks dalam asbab, tak kena segabuk. Kan? Kalau kita mengaji Quran, kita faham konteks dua-dua. Bagi orang yang tak pernah terdedah dengan wahyu ni, dia tak faham. Dia faham je dalam asbab, konteks dalam asbab. Dia tak faham konteks lapis kedua ni, wahyu ni. Mana yang dimaksudkan Allah ni yang luar asbab. Bukan konteks macam hak kita faham ni. Konteks biasa nampak ni. Kan? Lepas tu, qala Ibrahim berkata, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah. Ya'ti tu makna dia datang, bukan mendatangkan. Tapi macam mana boleh datang, boleh jadi makna mendatangkan? Macam mana? Ingat tak? Ulang balik soalan. Ya'ti makna datang. Macam mana boleh bertukar ini mendatangkan? Bi ni mengubah. Ya'ti dipanggil makna lazim kepada makna muta'addi dengan nahwu. Mana mengubah ya'ti datang jadi mendatangkan. Mana Allah dapat mendatangkan. Jadi digunakan fi'lan mudhari' ni sesuai dengan maksud yang dikehendaki, sebab nak beritahu sekarang pun dia mendatangkan. Sekarang pun masih dalam kerja mendatangkan. Tiap-tiap masa. Sampai sekarang. Sama-sama kita pun Allah lah yang mendatangkan matahari. Minal masyriq, makna mendatangkan ni menimbulkan. Timbul, kan? Tempat timbul matahari, timur, kan? Tempat timbul, timur. Jadi yang menimbulkan matahari di timur ni Allah. Fa'ti biha. Maka kalau bukan tamu boleh juga, kan? Maka datangkanlah dari barat. Mana timbulkanlah, mu kata mu Namrud, mu kata mu ada kuasa, Musa
buat matahari terbit ke barat. Kerana matahari terbit ke mana? Timur. Tenggelam ke barat. Mu kata mu ni ada kuasa macam Allah Ta'ala juga, mu sila terbit ke barat. Sini ada perbahasan juga. Perbahasan kenapa Namrud kalau dia nak guna helah boleh. Dia kata mu lah cuba. Contoh tak? Kenapa dia tak cakap lagu tu? Mu kata Tuhanmu yang menimbulkan, contoh, boleh Namrud berkata kepada Nabi Ibrahim, mu kata Tuhanmu berkuasa menimbulkan di barat. Kan? Mu tunjuk dululah. Mu minta aku, mu tunjuk dulu. Sekarang mu kata Allah Tuhanmu ni yang menimbulkan matahari ikut timur, sekarang usahlah ke barat. Lepas tu baru kita buat. Baru minta kita buat. Contoh tak? Tapi kenapa dia tak kata lagu tu? Kenapa dia tak cakap lagu tu? Kenapa? Ini persoalan. Pendek akal. Ha? Okay. Kita boleh kata dia pendek akal. Dalam ada orang dia kata lagu ni. Dia kata sebenarnya dalam diri Namrud ni ada dah perasaan kalau dia cakap lagu tu dia akan berlaku. Ibrahim ni dia nampak dah benar, tapi dia demi kepentingan dia tahu dah kalau dia cakap lagu tu mesti boleh punya. Lagi berat dia. Makna buhitan pun terkelu helah, terkelu nak cakap lagu mana lepas ni. Sebab kalau aku cakap lagu ni, maknanya memang boleh punya. Sebab dia cakap benar dah. Tapi kerana kedegilan atau faktor kepentingan. Nampak tak? Dia ni tahu dah kalau dia cakap lagu tu mesti orang boleh buat punya. Dia tahu dah. Itulah makna degil. Degil ni makna dia jelas dah. Tapi kerana ada benda lain, kan? Unsur-unsur kedegilan ada, unsur-unsur kepentingan ada, menyebabkan dia tak beriman juga. Jadi apabila jawapan lek kita tak ada, lepas tu kita ingkar, hujah lek kita tak ada, lepas tu kita ingkar juga, makna dia itu degil. Kan? Dia ada dua sebab masuk neraka. Satu degil, satu jahil, kan? Dalam surah Al-Fatihah. Jadi fabuhital ladzi kafar, maka kehilangan akal. Dia terjemah. Betul? Kehilangan akal, kehilangan jawab percakapan. Mana kalau jawab lagu ni jadi takut. Ni boleh punya, mesti dia boleh buat punya. Sebab Allah ni duk backup dia. Kita siapa backup kita? Sebab itulah dia tak cakap lagu tu. Takut ada orang tanya, kenapa dia cakap lagu ni? Jadi mana Ibrahim berani. Sebab dia yang benar. Kan? Mana dia yakin waktu dia cakap ni, dia di bawah dukungan Allah Ta'ala. Lek Namrud tak wani. Sebab dia mana dukungan siapa? Dia nampak dah lek Ibrahim ni benar, lek dia ni tak benar. Cuma adalah benda-benda yang sebaliknya yang menyebabkan dia tak beriman juga. Jadi orang yang lek dia tak ada jawapan, helah, hujah, bukti, tapi tak beri, lepas tu lek belah sana ada jawapan, lek belah kita ada jawapan, tapi tidak membuatkan kita beriman, menerima, ubah fahaman kita kepada fahaman tu. Maknanya biasanya kalau kita tak ada hujah, kita akan balik ke yang ada hujah lah. Tapi lek kita tak ada hujah, lek belah sana ada hujah, taksir lah sana. Taksir lah sana tu jumlah takliliyah dah, sebab dia Allah tidak beri petunjuk. Wallahu la yahdi al-qaum adh-dhalimin. Allah tidak memimpin, memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Hani boleh baca sendiri. Okey, ayat seterusnya, ayat 259. Kita diberitahu kalladhi ni seperti
seperti orang. Orang ni ada dua pandangan. Satu kata Nabi Uzair, satu kata bukan. Satu mengatakan Nabi Uzair, satu kata bukan. Dua-dua ni mengeluarkan hujah masing-masing. Cuma kita ambil pandangan mengatakan Nabi Uzair ni apa tu hak seperti orangnya ni Nabi Uzair. Siapa dia Nabi Uzair? Iaitu satu orang Nabi yang bila dia mati dipuja oleh orang Yahudi, kan? Seorang Nabi yang bila dia wafat, dia mati, dipuja oleh orang Yahudi. Barangkali atas sebab-sebab luar biasa yang pernah berlaku kepada dia, akhirnya bila dia mati dipuja. Iaitu dia ni, dalam ayat ni ditakdirkan dia ni pernah mati 100 tahun. Lepas tu hidup semula. Ayat ni. Ayat ni dibeza dengan surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ni tidur, bukan mati. Ayat ni mati sungguh. Ayat ni orang yang disebut dalam ayat ni dia mati sungguh selama 100 tahun. Kalau Ashabul Kahfi tidur 300 tahun lebih. Hak ni mati sungguh. Lepas tu hidup semula. Atau seperti orang yang dia melalui satu negeri, Qaryah. Qaryah ni asal mana Qara? Qara ni air yang duduk setempat. Air yang duduk setempat. Dia tak pergi mana. Kita tengok walaupun sehujan kan. Kalau kawasan tu rendah, air duduk situ je. Dia panggil Qara dalam bahasa Arab. Dia ambil kalimah Qara ni merujuk kepada manusia yang duduk setempat. Sama ada Qara ni kita boleh terjemah kampung. Boleh? Negeri boleh. Kampung, negeri boleh. Biasa dalam Quran merujuk negeri. Kalau luar Quran bukan merujuk negeri, merujuk kampung. Dan kalau biasa kalau bahasa Arab darun tu negeri, qaryah kampung. Bahasa Arab luar bukan Quran lah. Tapi kalau dalam Quran kadang-kadang qaryah pun mana negeri juga. Jadi ibrah dalam dalam ayat ni ialah apabila kita ni selalu mendedahkan diri kita dengan makna Quran, kita biasa terfikir kudrat Allah. Kita yakin dah kudrat Allah. Makna Quran ni membawa keyakinan kita pada kudrat Allah. Tapi kita selalu fikir tentang kudrat Allah. Bila kita selalu fikir, kesan daripada kita selalu mendedahkan diri kita dengan wahyu Allah. Bila kita selalu fikir kesan daripada wahyu ni, Allah akan menzahirkan kudrat dia kepada kita. Dia punya ibrah dia. Mana kebaikan mengaji wahyu Allah ni, kita akan membawa kesan kepada kudrat Allah. Mana kita akan jadi yakin akan kudrat Allah. Datang keyakinan, datang fikir seolah. Macam mana nak Allah buat lagu ni? Fikir tu bukan tak yakin. Fikir tu nak tengok. Yakin dah nak tengok. Terfikir je. Dia ada dua cerita, ada satu Uzair, satu lagi Nabi Ibrahim. Hak ni terfikir je, bukan mulut tanya, bukan mulut minta, terfikir je. Terfikir Allah layan selalu. Nabi Ibrahim dia minta dengan mulut. Kan? Makna dua-dua ni menunjukkan apabila kita terdedah dengan wahyu Allah, kita akan sok mau duk fikir kudrat Allah. Bila kita fikir kudrat Allah, Allah layan kudrat kita. Cuma kita sebagai orang awam bukan Nabi ni, kita minta Allah layan layan perasaan kita fikir kudrat Allah ni melalui doa kita. Sebab itulah digalakkan kita setiap ayat-ayat yang selesai untuk berdoa, kita berdoa. Supaya Allah zahirkan kudrat dia melalui doa-doa yang kita minta. Kita nak pandai Quran, nak faham Quran. Jadi ya Allah, kan Engkau Maha Berkuasa, aku ni banyak kekurangan. Kan aku teringin nak jadi orang pandai boleh sampai boleh faham Quran. Bagilah aku kepahaman Quran. Contohlah, kan. Ataupun kita ni konteks-konteks duniawi, kita ni sakit. Minta kita ni mengaji kepada Allah, minta Allah zahirkan kudrat dia melalui apa? Sembuh penyakit kita, contoh. Dibenarkan dan digalakkan. Tengok dia kata, dalam keadaan negeri itu khawiyatun, roboh.
Di atas atapnya. Ala urusya, atas atapnya. Mana atap tu, bangunan tu ditutup oleh atap-atap. Atap tu atas, bangunan tu bawah tak. Bila roboh tu, mana nampak atap di atas. Nampak atap macam rumah roboh lah. Tiang tak nampak dah, bangunan tak nampak atap je. Sebab apa? Jatuh bawah. Jadi dia berkata seorang-seorang dia. Mungkin berkata dalam bentuk hati je, atau mulut, tapi dia bukan minta, dia berkata. Perkataan terlintah. Boleh jadi hati, boleh jadi mulut. Anna ni kaifah. Ulama yang tak setuju, tafsir yang tak setuju bahawa dia ni adalah Nabi Uzair, sebab kaifah. Dia kata takkan Nabi boleh ragu-ragu kudrat Allah. Jadi hujah tu dia kata bukan Nabi, orang biasa. Tapi sebenarnya kaifah, dia kata kaifah, anna ni makna kaifah, bagaimana Allah menghidupkan dia, bukan makna dia ragu. Kan? Bukan makna dia ragu kudrat Allah. Dia nak tengok bagaimana Allah. Bukan dia ragu kudrat Allah. Dia nak tengok bagaimana Allah. Tak nak tengok bagaimana Allah ni bukan makna ragu. Kan? Ini hujah-hujah daurah, bukan ragu. Makna memang kemungkinan besar lebih kepada memang Nabi Uzair. Kan? Bagaimana Allah menghidupkan ini negeri setelah matinya. Bagaimana Allah membangunkan ini negeri setelah matinya. Jadi Allah menzahirkan ke dia. Jadi cerita ni asalnya berlaku ke dia. Tapi Allah cerita dalam Quran ni nak meyakinkan kita baca Quran ni akan hari apa? Hari kebangkitan. Kan? Hak ni berlaku kat dia, siapa tahu? Dia seorang yang tahu. Tapi bila Allah buat dalam Quran, mana semua manusia tahu cerita ni. Cuma orang tak tahu siapa dia yang berlaku, ke siapa. Cuma pandangan kata siapa dia? Nabi Uzair, kan? Lalu Allah mematikannya, bukan menidurkan, memati sungguh. Lalu Allah mematikannya mi'ata amin, 100 tahun. Mati sungguh. Kan? Kemudian Allah menghidupkannya. Jadi bahasanya ada boleh jadi 4 makna. Satu makna melantik. Yang kedua makna mengutuskan rasul. Nombor 3 makna hari kebangkitan. Yang keempat makna menghidupkan semula. Kan? Hari kebangkitan yang menghidupkan semula ni meh-meh makna dia. Cuma hari kebangkitan tu hidup setelah alam barzah. Hak ni hidup kat dunia lagi. Mati, hidup semula. 100 tahun mati, hidup semula. Adalah cerita dia ni, bila dia balik ni, 1 tahun. Kalau berlaku zaman kita, 1 tahun mati, hidup semula. Ada tak orang kenal kita lagi? Oh, tak ada dah 1 tahun dah. Kita kata boleh kata hak mustahil lah kita ni. Sebab tak ada orang umur dia lebih pada 1 tahun. Kita sekarang dah 50 dah. Kan? Tapi ada lah cerita dalam tu. Kita yang munasabah lah. Walaupun Israeliat tapi munasabah. Cerita dia, waktu dia hidup semula ni, dia balik kampung dia, ada seorang pembantu dia, tapi buta dah, tua dah. Kan? Cuma dia berdoa lah orang yang pembantu ni jadi celak semula. Oh betul. Memang sungguh, sebab orang tak percaya. Sebab Uzair dia hilang. Jadi yang buktikan dia Nabi Uzair sungguh, siapa dia? Bantu dia. Sebab dia seorangnya hidup lagi. Dia mati belakang dah. Itu cerita lah. Tapi cerita tu sebab tidak ada unsur-unsur yang tidak munasabah bercanggah dengan wahyu, maka kita boleh terima lah cerita tu. Tak apa di mana kan. Sebab tu kes cerita tu lah yang mengukuhkan makna bahawa marra ni, siapa dia? Nabi Uzair, kan? Qala, lalu dia berkata, jadi Allah boleh apa tu berdialog dengan dia ni, menunjukkan dia tu Nabi. Kam labis, berapa lama kau tinggal di sini? Jadi dia ragu tu sebab dia tengok keadaan. Dia nak jawab lagu ni.
masalah. Nak jawab lagu ni masalah. Dia nak jawab lama dah. Dia tengok makanan dia lam yatasannah, tak basi. Kan? Tak basi lagi, takkan lama dah. Nak cakap sehari, dia tengok hima duduk sebelah dia tu jadi tulang belulang dah. Jadi dua keadaan yang bercanggah. Satu keadaan hima tulang belulang. Takkan sehari kalau tulang belulang. Lepas tu takkan lama. Tengok apa tu makanan ni tak basi lagi. Ada dua benda yang bercanggah. Kan? Jadi dia jadi lepas tu cakap qala, dia berkata labis tu yauman. Aku tinggal sini barangkali lah sehari. Sebab dua ya, sehari atau separuh hari. Nak kata lebih, dia biasa benda tak lazim kan. Tak. Dia takkan satu hari. Kan? Dia sama ada sehari tu pun tak ragu juga sebab tengok hima tak sebelah jadi tulang belulang. Takkan sehari. Makna dia jawab pun tak menyelah juga. Kan? Sehari atau separuh hari. Labis tu yauman au ba'da yaumin. Sehari atau separuh hari. Qala, Allah berfirman, bal ni idrab, maknanya dia pembetulan, membetulkan kenyataan yang salah sebelumnya, menyatakan fakta yang betul selepas. Maknanya hak betul, hak lepas, kata lebal. Hak sebelum tu salah. Bahkan yang betul ialah labista, engkau tinggal di sini 100 tahun. 1 tahun. Tapi kebesaran Allah, cuba tengok. Allah boleh mu duduk 1 tahun tapi Allah jaga. Allah jaga makanan kamu tak basi. Ikut asal makanan ni tak tunggu 1 tahun, tak tunggu 1 tahun, sehari basi dah. Kan? Tahu pula kalau gula, tak? Kalau benda-benda yang kita tahu dah jenis-jenis makanan yang jenis lambat basi, cepat basi ni, jenis-jenis makanan juga. Tu pun jenis-jenis makanan ni lebih sehari basi belaka, kan? Fanzur, maka lihatlah ila ta'amika, kepada makanan engkau, wa syarabika, dan minuman engkau, lam yatasannah, tidak berubah. Kan? Allah boleh buat, kudrat dia boleh buat makanan 1 tahun tak basi. Waktu tengok pula keadaan yang membuktikan memang 1 tahun. Kepada apa? Kepada himar. Wanzur ila himarika, kepada keledaimu. Dan agar kami menjadikan kepada engkau tanda kudrat. Engkau sendiri tanda kudrat. Kan? Apa tu hima ni tanda kudrat Allah kepada engkau. Makanan ni tanda kudrat kepada engkau, dan engkau sendiri tanda kudrat kepada manusia. Dengan cara apa? Allah masuk dalam Quran, start daripada Quran terus sampai hari kiamat. Kita engkau tu menjadi tanda kudrat kepada Allah, kan? Tanda kudrat kepada manusia akan kudrat Allah, kan? Allah ni maha berkuasa. Dan kau lihatlah ilal izam, kepada tulang belulang. Bagaimana kami menyusunnya. Ini barangkali mana Allah menzahirkan barang yang mati tu hidup semula depan dia. Dia ni mati hidup semula dah. Lepas tu dizahirkan depan mata dia, barangkali makna hima yang tulang belulang ni jadi hidup semula. Kepada tulang belulang ilal aidha kaifa nunshizuha, bagaimana kami menyusunnya. Asal makna nusyuz makna tinggi.
tinggi makna asal. Lepas tu dia panggil nusyus. Kan? Kalau nusyus isteri, isteri meninggikan ke suami. Nusyus nusyus ada dua, satu suami. Dalam Quran ada surah An-Nisa, suami. Satu isteri. Kalau nusyus merujuk isteri, isteri meninggikan dirinya ke suami. Kalau nusyus suami, suami meninggikan ke Allah Ta'ala. Mana suami yang mengabaikan tanggungjawab nusyus kepada isteri dia. Biasa kita, orang Melayu kita ni biasa terdedah dengan nusyus isteri kepada suami tak? Dalam Quran dua-dua ada. Nusyus suami ada, nusyus isteri ada. Kan? Cuma kalau merujuk pada isteri, dia meninggikan, dia ni mengabaikan, tidak menghormati suami dia. Kan? Kalau suami mengabaikan perintah Allah ke atas isteri dia. Kan? Kemudian kami membungkusnya daging. Summa naksuha lahma. Kemudian kami membungkusnya daging. Memakaikan. Kasarnya mana pakai. Falamma, maka tak kala tabayyana, telah jelas. Bukan baru jelas kudrat Allah, bukan. Ni pandangan yang kata makna sebenarnya telah zahir kudrat Allah. Bagi yang tidak menyokong bahawa hak ni berlaku ke Nabi, orang biasa, sebab dia kata telah tabayyana tu. Tabayyana ni telah jelas tu, makna dia baru jelas kudrat Allah. Takkan bagi Nabi ni dah jelas dah. Tapi malah nak kata tabayyana ni bukan kudrat Allah, kaifiat berlakunya. Nampak cara berlaku tu. Bagi Nabi jelas dah kudrat Allah, tapi waktu ni baru nampak kaifiat, bagaimana berlaku tu. Biasa kita ni, kita sendiri pun yakin Allah Maha Berkuasa, kan. Cuma berlaku dalam mata kita tu jarang. Menghidupkan orang mati, kita tengok orang mati, kita tengok dah. Orang mati jadi hidup, pernah tengok tak? Tak pernah tak. Jadi makna dia yakin Allah yang menghidupkan hima ni, tapi waktu tu, hari tu dia tengok bagaimana berlaku. Itu maksud tabayyana. Jadi yang tidak setuju bahawa yang berlaku tu pada Nabi Uzair, dia kata takkan berlaku ke Nabi, sebab Nabi ni yakin dah kudrat Allah. Waktu tu baru terzahir, dia kata. Tapi dalam orang kata tabayyana ni bukan tabayyana kudrat Allah, tabayyana kaifiat. Sebab Nabi yakin dah kudrat Allah, cuma tengok cara hidup. Maknanya kita kan, Nabi Allah zahirkan macam Nabi Ibrahim. Allah zahirkan bentuk Allah benda mati hidup semula. Kita orang biasa pernah tengok ke? Hak pernah tengok ni bukan Nabi zaman Nabi Isa, kan? Kita pernah tengok orang mati hidup semula? Tak pernah. Tak jumpa lagi. Dalam Quran tu. Tak jumpa lagi. Apa memang tak jumpa. Takkan jumpa. Kalau kata orang mati hidup semula ni bukan mati. Doktor kata mati, tak mati lagi. Doktor kata mati, ingatkan mati dah. Tiba-tiba tu kata mati lagi sebenarnya. Pada doktor, kesilapan berlaku. Benar berlaku kesilapan keluar kenyataan bahawa dia mati dah. Tiba-tiba tanah-tanah dengan hidup lagi, contoh. Barangkali berlaku lagu tu. Jadi hujah daurah, kan? Dia kata bukan makna baru tengok kudrat Allah, ialah a'lamu, aku tahu dah. Aku tahu dah. Aku tahu dah Allah Maha Berkuasa. Cuma hari ni terzahir. Hari ni terzahir kudrat Allah ke aku. A'lamu itulah menguatkan hujah memang Nabi. Yang tolak berlaku ke Nabi ni, dia guna hujah tabayyana tu. Dia kata baru terzahir. Tapi dua-dua ni tak salah sebenarnya, kan? Kita boleh ambil dua-dua, tak salah. Sebab benda ni tak jelas. Jadi masing-masing keluar pendapat hujah masing-masing. Dia guna hujah Al-Quran juga. Yang tak setuju bahawa nak berlaku ke Nabi Uzair, dia guna kalimah tabayyana.
Yang kata Imam Nabi Uzair sungguh, dia guna hujah a'lamu. Cuma ayat ni bukan sekadar nak menzahirkan kita ni kudrat Allah kepada kita, tapi nak suruh kita ni banyak berdoa supaya Allah zahirkan kudrat dia melalui doa kita. Kan kita ni bukan Nabi, takkan berlaku cara ni kat kita, kan? Tapi sekurang-kurangnya Apa yang dimaksudkan dengan di Israelia? Cerita dari Israelia kan? Macam di situ Abi Uzi kan? Rata sebut. Tapi dalam cerita Israelia sebut Abi Uzi. Dia Israeliat ni dia ada jenis dia. Israeliat ni kita tengok. Kalau Israeliat itu tidak makna dia tu, memang kita kalau ikut asal tak berhajat pun pada Israeliat. Tapi kalau cerita dia tu tidak menyalahi makna zahir Quran, kita boleh cerita sekadar bantu. Cerita daripada orang Yahudi lah. Cerita daripada orang Yahudi. Yalah, tapi kalau cerita tu betul-betul makna bercanggah dengan makna zahir, tu tolak. Mana kita tak terlalu ni, mana kita duduk tengah-tengah, kan? Duduk tengah-tengah. Kalau cerita nampak mustahil, tolak. Kan? Ada cerita kita ni dalam dia kami tahu benda-benda yang bercanggah, tolak gitu ya. Contoh biasa kita dulu kan, dia tanya siapa apa tu nama haiwan yang haiwan ahli syurga. Biasa soalan lagu tu tak. Kita pun sebut siapa dia? Anjing Ashabul Kahfi. Kan? Salah satu dia. Tapi bila kita ngaji makna Quran, makna Quran banyak surah dan hadis Nabi beritahu bahawa tak ada binatang sampai ke syurga, tak ada. Jadi kita nak ambil dia, nak tolak Quran, tak boleh. Ada. Makna dia sekadar tu je. Kita tak ni sekadar gitu ya. Kita tak terlalu ibarat macam terlalu teruja. Sekadar gitu-gitu ya. Dia benda dia tidak berkaitan dengan akidah. Contoh kita dapat tahu dalam darah dikatakan jumlah dia tu atau Talut dia jumlah 80,000. Boleh jadi. Kita tahu ada 80,000, boleh jadi. Mana yang boleh jadi, yang benda yang tidak mengganggu akidah, kita terima gitu ya. Tu pun kita tak pegang secara tak. Mana kalau orang tak setuju, tak masalah, buat benda tu sekadar gitu. Mana bila benda-benda berkaitan ni masing-masing boleh terima, boleh tolak. Tapi kalau betul-betul bercanggah dengan Quran, kita tak wakar. Anda orang pun kan. Tahun lepas kan dia ada tahun lepas kan. Seminar daurah Israeliat dekat Balai Islam ada kan. Mana dia ada panduan-panduan nak guna sekadar mana. Kena tolak belaka ke? Masalah sekarang ni bukan masalah masalah sekarang ni bukan masalah sekarang ni yang berlaku di alam lain kita ialah terima belaka. Sampai tahap bercanggah dengan makna Quran pun kita terima. Tu masalah. Ada rujukan untuk cerita Israelia. Ada rujukan. Ada terlepas. Pasal Balai Islam ni buat. Ada orang bagi kita tak pergi, tapi dia bagi not ada dalam kereta. Dalam kereta pula kat rumah ada. Kalau nak boleh kita bagi. Dia pandu Israeliat ni lagu mana? Kena tolak belaka ke? Kan? Hak mana kita kena tolak? Dia ada panduan dia. Biasa kalau ada benda-benda yang kita akan bincang, kita tahulah ni ada Israeliat ni tolak buat canggah mana Quran. Kita akan setiap ayat cerita-cerita yang mungkin Israeliat yang bercanggah dengan ayat mana Quran, lepas tu berlega dalam masyarakat, biasa Nabi tahu. Maulana buat keluar kadang-kadang dia akan buat keluar ada cerita-cerita yang berlega masyarakat, lepas tu benda ni bercanggah dengan mana Quran, dia akan beritahu. Dan kita akan beritahu juga. Lepas tu ayat seterusnya. Kita bagi nota tu mana kita ada send dalam Telegram atau dalam WhatsApp nota ni, langsung kita baca sendiri. Tak ada nak kita hurau belaka, sikit-sikit lah. Mana pandangan kata yang menolak kata yang berlaku ni kepada Nabi Uzair, ada anak buah dalam nota tu.
Kena naik kepada Nabi Ibrahim pula. Kenapa cerita dalam bentuk lengkap? Makna perkataan Nabi Ibrahim. Lepas tu Allah kata awalam tu'min. Kenapa? Bimbang bila cerita dalam bentuk umum saja, orang salah faham ke Nabi Ibrahim. Seolah Nabi Ibrahim ni macam tak yakin mana. Oh, Nabi pun tak yakin mana. Jadi bila dengar cerita berlaku secara umum saja, persepsi salah boleh berlaku tidak? Pandangan-pandangan, persepsi tak betul ke Nabi ni barangkali boleh jadi kepada orang awam macam kita ni. Jadi Allah adakan bentuk cerita lengkap supaya jangan ada salah faham. Kalau tak ada cerita bentuk lagu ni, orang kata oh Nabi pun tak yakin juga. Dengar cerita Nabi minta tu, tapi tak ada lafaz-lafaz teks, maka salah faham boleh berlaku. Jadi Allah tak say lagu tu. Allah beritahu bentuk cerita supaya jangan ada orang kata oh Nabi pun tak yakin juga, kita apatah lagi. Padahal Nabi yakin dah. Nak tengok kaifiat je, kan? Nak tengok kaifiat, nak menguatkan lagi. Yakin dah, kuat dah. Iman Nabi dah ni. Iman ni iman standard Nabi dah, kan? Standard kita. Yakin dah. Cuma nak tengok sendiri, nak tengok. Dan ingatlah ketika qala Ibrahim, berkata Ibrahim, Rabbi, wahai Tuhanku, arini, engkau perlihatkanlah kepadaku, kaifa, bagaimana engkau menghidupkan orang mati dah. Kaifa tuhyil maut, bagaimana engkau menghidupkan barang yang mati. Kan? Orang ke, siapa-siapa ke. Kita ada tengok tak barang mati hidup semula? Ada tak? Barang mati hidup semula, ada tak? Ha? Bukan lampu elektrik. Tuan saya dah. Alamat kereta. Hari kebangkitan. Apa dia? Kereta. Kereta tak gagah. Ha? Pokok. Tengok kayu potong dah. Tok dekat atas semen. Ini pun tubuh tunah. Hak tu. Salah tonton. Memang kalau kita tak biasa, anda pun kan jawab lagu tu tak jelas. Tak pernah tengok ustaz mana ada benda hidup semula. Kata hantu, tak ada. Ada, itulah pokok lah. Qala, Allah tanya ni, bukan Allah tak yakin. Allah tahu Nabi, standard Nabi iman dalam ke mana. Allah tanya ni sebab Allah seolah macam nak bukan nak zahirkan kepada bukan nak ragu dengan Nabi Ibrahim, nak menzahirkan kepada kita. Takut kita salah faham. Kadang-kadang cikgu kan, dia tanya soalan ke murid, tapi untuk elak salah faham kadang-kadang ada dalam soalan tu dia macam lafaz-lafaz yang bentuk pertanyaan tu jangan sampai timbul salah faham murid-murid lain. Kadang-kadang ada lafaz-lafaz. Bukan dia nak ajar, bukan dia ni Allah ragu dengan iman Ibrahim, dia tahu. Dia yakin dengan iman Ibrahim ni. Kenapa dia tanya? Nak menzahirkan orang macam kita lah. Kan? Dia tanya ni nak zahirkan kita bahawa Nabi Ibrahim ni yakin dah. Cuma apa? Cuma nak ibarat macam memantapkan jiwa dia lagi kan. Qala awalam tu'min. Dia berfirman, apakah tidak engkau beriman? Apakah tidak engkau beriman? Jadi iman ni dalam. Kan? Qala siapa ni? Qala Ibrahim, bala. Bala ni dia jawab kepada nafi. Apakah tidak? Jadi adakah kamu beriman? Maka jawapannya na'am. Kalau jawapannya nafi, apakah tidak kamu beriman? Jawab dia bala. Macam bahasa Inggeris juga tak? Mana kalau adakah? Kan? Adakah kamu datang? Na'am. Mu datang ke tak? Mu datang ke tak? Bentuk nafi. Bala. Bala ni mana? Jawapan kepada soalan nafi.
Kalau kalau soalan tu, adakah kamu datang? Naam. Bukankah kamu datang? Bala. Dia lembut sikit. Ya. Bala, walakin akan tetapi liyatma'inna qalbi, untuk menenteramkan hatiku. Mana nak tengok sangat. Nak tengok jiwa tu, nak tengok sangat. Yakinlah nak tengok sangat. Nak tengok ria. Qala, Allah berfirman, fakhuz arba'atan, maka ambillah 4 minat tayri, dari burung. Fasurhunna, ni dalam kurungan ni banyak. Potong, panggil. Potong, panggil. Tidak dia jadi macam tak faham. Potonglah ia. Potonglah mereka. Mereka tu burung. Lepas tu dalam kurungan, makna dia potong panggil dia boleh dua. Kan? Sekejap. Potong kepada engkau. Potonglah mereka. Nak potong. Lepas tu sekejap. Durungnya sikit terjemah ni. Potonglah. Kan, potonglah mereka. Lepas tu letak dekat bukit. Potong. Mana sebelum potong ni jinak dulu, bagi jinak dulu. Tak potong selalu. Ambil, bukan masa tangkap burung mana-mana tu, potong selalu. Tak. Mula-mula bagi jinak dulu. Lepas tu potong. Lepas tu letak dekat apa? Dekat atas bukit kan. Ada 3. Fasuruhunna ni dia ada 3. 1 bagi jinak. Lepas tu potong. Lepas tu letak. Kan? Letak summa, baru panggil. Mula bagi jinak, lepas tu potong, lepas tu letak atas bukit. Bukit berbeza. Cincang-cincang, biar setiap bukit tu campur 4 burung ni. Campur. Daging ni sikit, daging ni sikit, daging ni sikit. Lepas tu summa, kemudian ij'al, engkau jadikanlah ala kulli jabalin. Kan? Engkau jadikanlah setiap bukit itu dari badan mereka, dari daging mereka. Sejuzuk. Maknanya jangan campur-campur. Biar dalam satu bukit ni ada burung ni. Hak ni ada burung ni. Hak ni ada burung ni. Lepas tu summa du'uhunna. Kemudian panggillah mereka. Ud'u ni panggil. Ya'ti naka sa'ya. Mereka akan datang kepada kamu bersegera. Dan datang kepadamu dengan segera. Makna sebelum datang tu, makna bila panggil tu, Tuhan buat binatang ni jadi kumpul semula daging-daging dia. Lepas tu mari kepada Nabi Ibrahim. Wa'alam, dan ketahuilah bahawasanya Allah itu Maha Perkasa, Maha bijaksana. Maha Perkasa, Maha bijaksana. Maksud Maha Perkasa, Maha bijaksana, dia memiliki kekuatan yang besar untuk menundukkan semua makhluk. Kan? Bukan menundukkan dalam konteks kita faham ni, dalam asbab, luar asbab. Dan tidak ada satu pun yang dapat mengalahkannya, konteks luar asbab. Kita kata pula, kita boleh tundukkan tu binatang tu dalam asbab.
Dua asbab ni. Namun demikian tindakannya di atas kebijaksanaannya. Lepas tu Allah sebut bab infak. Tengok, Allah selit. Sebab apa? Quran ni adalah satu perjuangan. Betul tak? Quran ni satu perjuangan nak menyampaikan makna Quran kepada orang lain. Menyampaikan makna tauhid, menyampaikan maksud risalah atau akhirat. Tiga intipati Quran. Ibarat kapal terbang kan, dia macam kapal terbang ni, dia ada benda nak bawa kan. Dia ada tauhid, ada risalah, ada akhirat. Lepas tu nak bawa ni kena ada dua sayap. Sayap satu jihad. Jihad dah ada mukadimah, ada kemuncak. Mukadimah ada lisan, kemuncak ada pedang. Sayap kanan. Sayap kedua jihad, perjuangan, kau dia infak. Sebab tu infak atas maksud ni dia besar daripada infak lain. Sebab infak ni atas kepentingan ukhrawi orang lain. Susah dunia untuk akhirat orang lain. Di makna lain. Susah dunia untuk dunia orang lain. Ada tak contoh? Kita bagi makan kepada orang miskin, anak yatim. Susah dunia kita untuk dunia orang lain. Satu sudut yang ditutup untuk kita buat. Satu lagi yang kenapa kita kata infak ni besar? Sebab susah dunia kita untuk akhirat orang lain. Kita cari pitih tu. Lepas tu biar duit ni supaya akhirat orang senang. Maka infak ni hak ni besar. Hak ni besar sekali. Dan infak ni dia mesti sukarela. Sukarela. Sebab tu kita tak kisahlah mana orang cara masing-masing. Katanya, kenapa Ustaz buat kelas ni cuma? Sebab kita nak hidupkan makna infak ni. Kan? Sebab kalau beriuran ni mujahadah li nafsih. Dia beriuran untuk dia. Kan? Biasa mujahadah dengan jihad ni. Jihad ni dia ghairi. Dia ada dua kata, satu mujahadah, satu jihad. Biasa apa mujahadah dengan jihad? Mujahadah ni biasa merujuk pada li nafsih. Kita nak mengaji, kita kena keluar duit lah. Nampak? Kita nak mengaji, kita kena keluar duit lah. Mana li nafsi? Mana ada pahala dia. Tapi kalau kita infak atau konteks apa tu kelas kita dia tak? Mana kita buat percuma. Lepas tu orang nak infak. Infak tu li nafsi kan li ghairi? Li ghairi. Li ghairi baru jihad. Baru fi sabilillah. Oh, biasa. Nampak tak? Beza kan? Jadi kita bayar iuran dengan kita bagi duit untuk orang lain. Ada pahala syukur dia untuk kita. Kita keluar duit untuk kita nak mengaji, untuk kita lain. Untuk orang lain. Jadi kita bukan kita nak banding budak-budak, kita nak menghidupkan. Mana masing-masing. Kalau cara dia nak buat cara beriuran itu seserah dia. Mana mujahadah li nafsi. Orang bayar tu pun niat-niat. Kita nak mengaji, kita kena bayar. Nampak tak? Betul tak? Rata-rata orang bila beriuran dia pahala, betul tak? Tapi kita nak bukan makna tu, kita nak makna tinggi lagi. Kita nak orang keluar duit tu sukarela tapi li ghairi. Maka pahala kita atau buat tu lagi kita besar orang sumbangan. Mana orang peluang dapat pahala tu, kita pula dapat pahala tu dengan kita seolah-olah buat kita buka ruang. Orang dapat pahala jihad li ghairi. Sebab bila li ghairi mana jihad? Satu infak. Bila sukarela makna li ghairi, maka pahala dia besar. Besar lebih besar pada susah dunia dia untuk dunia orang lain. Besar. Kita faham dah tajuk tu tak? Tapi ada satu sudut infak yang banyak orang tak faham, ialah susah dunia dia untuk akhirat orang lain. Itu orang tak faham. Kita kena ada bahagian kita belaka. Bahagian infak untuk anak bini kita wajib. Ada bahagian pahala dia. Infak atau konteks zakat, ada pahala dia. Infak atau konteks sedekah, bagi makan orang bulan puasa, ada pahala dia. Tapi banyak orang dia tak faham infak fisabilillah, tak faham. Dia ingat macam sama je. Dan pula kita kena faham bahawa infak fisabilillah ni bergantung kepada sejauh mana kepahaman dia makna jihad. Lagi faham makna jihad tu, lagi faham maksud jihad tu, lagi faham maksud perjuangan tu, lagi besar nilai dia. Lagi besar nilai dia.
Waktu kalau kita mengaji, kita tahu tahap nama apa perjuangan kita ni. Kita infak kata ni. Untuk bagi orang faham makna Quran ni. Nak lagu ni orang faham. Besar lagi. Kan orang tak tahu apa, dia sumbang, dia bagi sumbang. Kita ambil. Cuma berbeza dengan orang ngaji sendiri. Tahu. Mereka dia tahu apa dia. Duit nak ke mana. Kan. Dia tahu atas maksud apa sumbangan ni. Atas maksud supaya masyarakat Islam ni semua terdedah dengan wajah Allah. Semua kalau nak selamat belaka. Nak semua faham belaka. Lepas tu dia infak. Lain nilai dia. Sebab itulah kita memang infak kita nak banyak, tapi ngaji kena banyak juga. Sebab apa? Sebab supaya mana infak tu besar. Kita setengah orang kadang-kadang ni tak faham. Infak ngaji tak sih. Betul tak? Sebab dia tak faham. Jadi maksud infak tu dia tak jelas. Dia tak rasa bagi dia nak dapat pahala. Gitu je, secara gitu je. Mana kita tengok masyarakat ni banyak terjebak dengan syirik, masyarakat kita ni banyak terjebak dengan khurafat. Kelah kita ni nak bawa orang ni kepahaman makna syirik kepada khurafat kepada dia, supaya masyarakat jauh dengan khurafat, jauh dengan syirik. Mari kita tauhid belaka, ubah pahaman belaka. Atas nama ni kita infak. Lain nilai dia. Macam kita pergi kelah Maulana Hadi, kita pergi daurah, kita tahu. Oh, daurah ni banyak orang pergi daurah ni jadi sedar. Tak faham jadi faham. Jadi bertaubat. Atau maksud ni kita infak. Oh, lain. Orang ni infak nak pahala saja. Nak pahala. Tak tahu, dia pun tak faham apa. Dia tauhid. Tak faham apa dia perjuangan. Tapi nak pahala. Boleh jadi ada pahala. Tapi tak serupa dengan orang infak atas kepahaman lain. Sahabat dia infak atas kepahaman. Bukan dia tak apalah Nabi kan. Bagi kan. Mesti ada pahala punya. Bukan gitu sahabat. Sahabat dia infak sebab dia tengok. Dia tengok perjuangan apa ni. Dia faham. Lepas tu dia infak. Jadi kita nak ikut sahabat, mesti kita infak tu seperti sahabat. Infak atas kefahaman. Supaya sampai kita lah pahala tu. Takut-takut nanti tak sampai. Kes apa? Kes ayat ni. Dalam dua tajuk ni, dalam nota tu kita bagi, infak-infak ni dia kena ada ilmu. Kalau tidak, pahala tak sampai kita. Sebab kita tak faham benda-benda yang tak boleh ada, benda-benda yang kena ada. 4 tak boleh ada, 4 kena ada. Allah sebut je lah. Oh, kita keluar belaka dah, kita infak dah, kita wakaf lagi, tanah lagi. Kan contoh tak? Kita ni lagi takkan tak ada pahala contoh tak? Aku turun Quran buat apa? Bukan nak suruh faham. Sebab terima tu kenapa? Aku bagi tahu dah. Sebab tolak tu kenapa? Dia ada benda memunahkan. Memunahkan apa? Satu sebab boleh memunahkan nilai jihad kita. Sebab apa? Sebab tak ikut prosedur yang dia buat, maka dia tolak gitu ya. Apa benda yang Allah suruh kita buat tapi tak ikut cara yang Allah nak, maka tak dapat kita. Solat tak ikut cara Allah nak, tak dapat kita. Tak ikut cara yang Nabi ajar, tak dapat kita. Semua benda kalau tak ikut ilmu, tak sampai kita. Termasuk infak. Kan? Jihad pun kalau tak ikut cara Tuhan, tak ikut cara Tuhan nak, tak ikut cara yang Nabi ajar kepada kita, Allah ajar kepada kita, Nabi ajar kepada kita, kita main ikut dah kita, maka tak ikut cara yang Allah nak, maka tak ada pahala kita walaupun kita jihad. Sama dengan infak. Jadi infak ni kita akan beritahu 4 tak boleh ada. Kita beritahu secara umum tu, kita huraikan mana ayat kata tak boleh ada ni. Dan tak boleh ada ni 2 perkara dia terpisah antara 2 perkara. Satu yang awal-awal lagi, kes ada benda ni tak terima awal lagi. Satu lagi asal dapat pahala dah, tapi kes 2 ni berlaku lepas tu hilang pahala. 2 tak boleh ada ialah satu syirik besar. Nak jelas kita ni orang yang bertauhid ke atau orang yang terjebak syirik besar, kita boleh tolak dah syirik besar. Kalau bagi satu kita perkara kita kata ni luar biasa ni. Syirik ke tak? Dia guna, dia tumpang. Syirik tak? Batu ni. Dia pahala biasa. Kan? Dia buah pakai cincin. Dia kata cincin ni luar biasa. Dia ada satu pahaman. Dia kata kalau pakai cincin ni nanti. Satu unsur luar biasa. Syirik ke tak? Kalau dia kata tak.
tak syirik kali. Mana tak jelas dia ni tauhid. Mana dia, syarat tauhid lah tolak syirik. Dia kena tolak syirik. Kalau dia kata tak syirik kali, mana tak jelas. Mana segala amalan dia ni dalam keadaan tak jelas lagu ni Allah tak terima. Sampai dia tak boleh ni kita mengaji syirik. Maka Allah terima. Kadang-kadang bukan dia buat, dia tengok orang buat, tapi dia tak boleh tolak, maka tak kemah kita kan. Jadi syirik ni bukan mesti dia buat, dia tengok orang buat tapi dia kata tak apa, tak kemah. Macam contohlah dia tengok kawan ni duk ada apa tu keris sakti kan, beli mahal keris sakti ni 2,000 contoh, beli mana negara mana ini siap balik. Dia faham dah keris ni kalau duduk rumah kita macam ni lah, ada lah benda dia faham dah biasa. Kita pun tak ada duit lah kita, kalau ada kita tak beli juga. Tak betul akidah dia. Mana selama mana dia faham lagu ni, Allah tak terima ibadat dia. Hak tu kita bimbang sampai dia faham, bebas kes kan. So kata dia, oh tak betul rupanya, tak serah kita, bebas kes. Oh tak boleh rupanya syirik no. Allah, selama ni kita duk kata boleh, bebas kes. Mana dia dah boleh tolak dah benda tu. Seumpama buka sereta, dia tak payah mana taubat syirik ni. Tapi kalau ada pahaman ni, apa-apa amalan tak terima, termasuk infak tak terima. Wakaf sana, wakaf sini, derma sana, derma sini, Allah tak terima sebab akidah tak betul. Sampai bila? Sampai dia tak ubah pahaman. Contoh lagi ni lah, ada orang tanya kita, contoh, dah ada hadis. Kita infak belaka dah, wakaf belaka dah, tapi baru mengaji baru tahu selama tak betul akidah. Dia ada hadis Nabi tahu, kalau kita betul akidah, segala amalan kita masa kita tak betul akidah ni bawa sekali, sebab tu kita betul akidah. Faham tak? Bukan makna nanya kita dah buat dah masa tu akidah tak betul. Betul macam mana ustaz? Sebila kita ubah pahaman kan, mana segala kita buat baik tu waktu akidah tak betul, kalau Allah bawa sekali masa kita betul pahaman. Dia macam gini lah, macam orang kata musibah dalam bank tu, dia kata bank tu nak bankrupt dah, dia pun keluar semua duit dalam bank tu, buah bank lain gitu. Itulah ubah pahaman. Jadi jangan duk bimbang lah macam mana kita ni kan, tunai haji dah, tunai haji semula ke, macam ada puasa kita ni, pun puasa semula ke, macam ada solat kita ni, tak boleh fikir ubah pahamannya. Ubah pahamannya. Jadi ubah pahaman. Lepas tu segala benda yang Allah kita buat waktu pun akidah Allah terima. Syarat dia ubah pahaman. Tapi kalau tak ubah pahaman, tak ubah, tak betul, kita dah bawa mati tak betul, habis. Macam kata kena keluar duit tu. Kita yakin bank tu boleh pergi. Tiba-tiba bankrupt. Contoh tak? Habis duit kita. Tapi kalau kita dah buat keluar, sebab kita takut kata bank tu akan bankrupt, kita buat keluar, dah selamat duit kita. Itulah ibarat orang ubah pahaman. Jadi apa payah? Dulu kita fikir lagu lain dulu. Kita ingatkan bila ubah pahaman ni, semua kena buat semula. Kita nak cakap orang pun takut sensitif. Orang dengar pun sensitif. Betul tak? Orang tahu nanya. Jadi orang banyak nak terima tu sebab dia ingat kena berlaku semua. Haji kena semula. Nanya lagu tu. Mana Allah ni pemurah penyayang dah. Apa kita dengki sangat? Bila kita tahu benda salah tinggal. Kita pun dulu tak mengaji, tak jelas kat benda ni. Lepas tu bila kita dengar lagu ni, kata apa kita duduk dengki-dengki. Terima je lah. Sebab kita tengok semua orang yang tak mengaji, yang belum mengaji daurah kan, semua jenis tak jelas kat belakang. Semua kita juga. Hatta Maulana Nasruddin cerita, sebelum dia mengaji daurah, dia pun tak jelas juga. Semua orang. Bukan makna dia jelas dah mengaji ni, patutlah kita tahu dah lah. Tak, semua jenis, semua tak jelas belakang. Jadi janganlah kita duk rasa macam-macam, sensitif macam-macam kan. Tak perlu sensitif, sebab kita semua belakang ni serupa je. Jahil berlaku dulu asal, tak tahu. Lepas tu bila kita tahu, sebab kita ni jiwa kita nak cari hak betul, tinggal tak betul, tinggal gitu. Apa? Tak pandai lah kita dah. Jadi ayat ni kata, ada 4 kena tahu. 4 benda tak boleh ada, iaitu syirik besar, syirik kecil. Syirik kecil riak. Riak ni konteks kenapa dia kata syirik kecil? Sebab kerana dalam sebab. Kerana mertua, contoh.
atau kerana orang. Ada orang kata syirik besar Ustaz. Bukan syirik besar riak Ustaz. Kata. Bila riak jadi syirik besar? Kerana. Bila kerana jadi syirik besar? Bila kerana, kecualilah kalau jadi syirik besar kerana ni. Kerana mertua juga syirik besar. Kalau mertua dia tu jin. Sebab jin tu dalam asbab ke luar asbab? Luar asbab. Jadi beramal kerana jin ni syirik besar. Beramal kerana luar asbab, benda tak nampak, tapi kerana dia syirik besar. Sebab kerana luar asbab ni Allah boleh. Kerana mertua ni nampak tak nampak? Mati dah ke belum? Hidup lagi tak? Hidup lagi syirik kecil. Hidup. Kau boleh? Hidup lagi syirik kecil. Tapi kecuali kalau mertuamu tu jin, gelak dia. Dia kata bukan syirik besar dia Ustaz. Sebab kerana mertua ni jin ke manusia. Kalau jin ni syirik besar sebab dua asbab. Lepas tu dua lagi tak boleh ada, iaitu bil manni wal adha. Ungkitan dan kata yang menyakiti tak boleh ada. Ungkitan apa ungkitan? Contoh ungkitan tak? Untuk masjid tu boleh siap duit kita asal ada pahala, sebut kita habis burn. Ataupun kata yang menyakitkan, sebab dia kena minta maaf, tak ada duit. Biasa orang datang minta ni datang mula kita kata minta maaf, tak ada duit. Atau kadang-kadang kita kata apa? Kadang-kadang kita kata apa? Biasa, bukan minta dah, habis. Baru ni yang minta. Habis. Sebab qaulun ma'rufun wa maghfiratun. Dia kena ada kata tu. Memaafkan, apa tu? Minta maaf. Maghfiratun kita ingat maghfiratun kita maafkan dia. Rupanya orang kata maghfiratun kita minta maaf. Minta maaf nah. Kita sebut gitu, lepas tu kita minta maaf lagu mana Ustaz? Kita kata gitu, lepas tu kita minta maaf balik. Minta maaf, salah ni. Tak tahu. Tahu kita, tanya Allah Ta'ala. Tak ada jawab kita. Cuma maknanya benda ni kena mantap di kita lah. Mana kena mantap, kena jadi tabiat kita. Jangan kata lagu tu. Taubatlah Sarah. Taubatlah. Taubat ada bahagian pahala dia. Bahagian tu walau ala hilang tak hilang. Bahagian taubat ada pahala dia. Ada suku dia. Hak bahagian tanya kita, start macam mana kita dah tersebut, lepas tu kita minta maaf ke dia. Tak boleh jawab kita sebab benda tu bahagian Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jawab, tanya Allah Ta'ala. Cuma takkan kita nak berterusan. Mestilah kita kata tak silap lepas ni kita. Mana akan jadi keinsafan? Tak silap lepas ni, tak silap lagu tu. Masalul ladina yunfiquna amwalahum. Perumpamaan orang yang menginfakkan harta mereka fi sabilillah, pada jalan Allah. Ni bila sebut fi sabilillah, jangan duk faham konteks duniawi, susah dunia dia untuk dunia orang, bukan. Bila sebut fi sabilillah, untuk akhirat orang lain. Walaupun sedekah untuk dunia orang lain ada pahala dia, suku. Kan? Nak bagi makan dia supaya dia ni senang dunia dia, tengok susah dunia dia, kita senang dunia. Susah dunia kita untuk dunia dia. Ada bahagian suku, tapi konteks ni, konteks infak fi sabilillah ni konteks hak tadi. Kan? Mana? Sayap kanan, sayap kedua perjuangan. Sayap satu jihad, sayap kedua infak. Ni. Kamasali seperti habbatin, satu biji ambatat, menumbuhkan 7 tangkai. Tujuh tangkai, pada setiap tangkai itu fi kulli sumbulatin mi'atu habba, ada 100 biji. Ada satu orang ni, Ki Hayat ni, dia biasa faham setiap ada ayat dalam Quran mesti ada kat luar. Dia cari biji apa ni, dia jumpa. Dia kata mesti ada pokok jenis lagu ni. Sebab dia faham setiap dalam Quran mesti ada kat luar. Setiap dalam Quran mesti ada kat luar. Dia cari, jumpa sungguh. Kita dalam tafsir Al-Maghari,
Cuma cerita ni melibatkan akhirat. Kan? Mana disebut apa tu? Perumpamaan konteks pahala orang infak fisabilillah ni. Wallahu, dan Allah menggandakan, yudha'ifu liman yasha, kepada orang yang dia kehendaki. Siapa dia orang yang dia kehendaki? Yang memahami maksud infak. Lepas tu yang tidak merosakkan pahala infak tu. Satu, yang memahami maksud infak ke mana pergi. Kalau kita mengaji, kita tengok ni, hak ni penting. Sebab apa? Orang ni banyak tak faham tauhid, tak faham akhirat, kan? Tak faham agama, banyak terjebak dengan syirik. Jadi atas tajuk ni kita infak supaya dengan projek ni semua orang akan faham makna tauhid. Contoh, apa kita bagi? So nilai dia. Macam kita mengaji, kita nak orang faham macam kita juga. Kita infak. Lain. Dengan kita bagi duit, kita tak tahu apa dia. Nak pahala saja. Orang waktu kita waktu bagi dengan faham maksud infak, dengan tak faham beza. Jauh. Tengok sahabat. Dia bagi dia bukan sekadar nak faham, dia faham maksud perjuangan Nabi tu. Jadi atas maksud perjuangan Nabi ni dia faham, dia bagi. Tu nilai dia. Kita waktu kita bila kita nak infak tu, kita kena faham maksud ni kepada maksud. Supaya masyarakat ni boleh faham agama, masyarakat ni dekat dengan agama, masyarakat ni jauh dengan benda-benda syirik, kembali kepada tauhid, sedar, kan? Kan nak mengaji belaka. Contoh tak? Orang miskin boleh mengaji juga, tak ada alasan dah, kan? Kalau beryuran ni orang beralasan. Contoh tak? Hak ni tak ada alasan dah, cuma belaka, not over free, tak ada alasan. Mana orang miskin pun boleh mengaji, orang miskin boleh sedar, orang miskin boleh terdedah dengan wahyu. Nampak tak? Nak alasan apa lagi? Tak ada dah. Bila mengurangkan alasan tu, pahala kita. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Lepas tu Allah sebut 4 perkara yang merosakkan makna infak. Hak ni 2 perkara selepas ada pahala. Ada pahala dah. Lepas tu sebelum mati dia buat benda ni, tak sampai ke akhirat pahala tu. Kat dunia burn kat dunia lagi. Asal ada pahala dah, tapi rosak kerana faktor 2 perkara. Alladzina yunfiquna amwalahum. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka fi sabilillah. Kemudian, mana kemudian lama dah sebelum mati. Jangan ada, tak boleh ada. Apa dia? Summa la yutbi'una ma anfaqu. Tidak mengiringi apa yang diinfakkan, setelah diinfakkan ada pahala. Waktu jangan ada sebelum dia mati 2 benda ni. Sebab merosakkan pahala tu. Habis. Burn pahala. Iaitu mannan. Ungkitan. Bukan bagi dah. Bukan bagi dah. Habis. Hak bagi dah tu habis. Dia tak bagi dah. Terus bagi dah. Hak bagi dah tu habis. Lepas tu hak ada pun tak bagi. Sebab kata bukan bagi dah pun tak bagi dah. Betul tak? Bukan bagi dah pun tak bagi dah. Kalau dia bagi pun tak sedap. Tak ada pahala. Hak dulu lepas hilang. Hak yang hak dah pun tak ada. Wala adan, dan perkataan yang menyakitkan. Bukan kan? Silap tadi. Ungkitan ni gini, kan? Kepada ungkitan? Kita tu yang ada. Kita ni tak mesti orang tu. Orang lain, kita ke orang lain. Orang tak ada kaitan dengan infak tu. Sekolah tu ataupun masjid tu boleh siap tu dia kita. Entah tak? Dia cerita ke orang lain, tak ada kaitan dengan orang minta tu. Hak biasa tu lah. Mannan ni tidak merujuk pada orang yang kita bagi tu. Azan ni biasanya merujuk pada orang yang kita bagi tu. Betul tak? Jadi dengan harta tu boleh sampai ke syurga. Syurga yang tidak ada ketakutan di dalamnya, tidak ada kesedihan di dalamnya. Mana ada orang tahu lagu tempat yang tak ada takut, tak ada sedih. Mana ada? Quran yang boleh tahu. Tak ada orang boleh tahu 2 benda ni. Tak ada. Tak ada tempat boleh tahu. Tak ada negara boleh tahu. Tidak ada orang boleh tawarkan benda ni. Tak ada. Allah berani tahu dalam Quran. Quran yang boleh tahu. Kepada siapa ni? Kepada orang yang berkepahaman lagu ni.
Dengan kefahaman tu dia pun menginfakkan. Lahum ajruhum 'inda rabbihim. Bagi mereka ganjaran mereka di sisi Tuhan mereka. Tempat tu wala khaufun 'alaihim. Tidak ada lagi kekhawatiran atas mereka. Macam takut-takut tak ada dah, takut mati tak ada dah. Takut miskin tak ada dah. Takut sakit tak ada dah. Sebab tempat yang tak ada dah benda tu. Wala hum yahzanun. Tak ada kehilangan. Jadi tidak ada kesedihan. Bila tidak mungkin ada kehilangan, tidak mungkin ada kehilangan atas nikmat yang dia kecapi, maka tak ada kesedihan. Sedih-sedih ni kibarah hilang. Mula takut hilang. Lepas tu bila hilang sedih. Ni dunia, syurga tak ada lagu tu. Kan? Syurga tak ada lagu tu. Lepas tu dua lagi Allah sebut. Lepas tu dia jawab apa tu, lagu mana yang kena ada? Tak, kan? Nak jawab lagu mana? Dia kata qaulun ma'ruf, perkataan yang baik, iaitu dan pemaafan. Dulu kita faham pemaafan ni kita apa tu, maafkan dia. Kan? Memaafkan orang yang minta tu. Rupanya pemaafan ni kita minta maaf. Kalau bahasa Urdu maafin. Macam bahasa Indo tak? Bahasa Urdu malah dia kata maafin. Maafin tu minta maaf. Kita minta maaf ke dia. Bukan sekadar kita maafkan dia. Kita kena minta maaf ke dia. Minta maaf dah. Kan? Tak buat duit. Nampak kepentingan daurah tak? Kalau contoh kalau itu pemaafan, kita nak fikir pemaafan ni kita maafkan dia. Rupa-rupanya pemaafan ni kita minta maaf ke dia. Minta maaf nak tak buat duit lah ni. Macam kita masa kita tawaf tawaf dekat kat bawah. Sebab kita nak tawaf sunat kan, kita tawaf kat atas. Lepas tu ada orang ni dia ikut kita dalam tawaf. Kita ni gaduh nak tawaf. Dia nak minta duit kita. Kita tu nanti tunggu sini, kita tawaf dulu. Lepas kita tawaf tak jumpa dah. Dia pun kata kalau lagu ni tak ada, dia pun rugi rugi masa. Pada dia tunggu kita minta cari orang lain. Wallahu ghaniyyun halim. Allah ni maha kaya. Khairun, lebih baik min sadaqatin, dari sedekah yang diiringi oleh perkataan yang menyakitkan. Wallahu ghaniyyun halim. Allah maha kaya, maha penyantun. Dua lagi ayat last. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu, jangan merosakkan, membatalkan pahala sedekah kamu bil manni wal adha, dengan ungkitan dan perkataan yang menyakitkan. Dua dah. Sebut dua lagi. Seperti orang yang hilang dulu lagi. Ni baru hilang. Hak hilang dulu lagi. Apa? Yunfiqu malahu ria'an nas. Riak kepada manusia. Riak syirik kecil. Lepas tu wala yu'minu billahi wal yawmal akhir. Syirik besar. Tidak beriman dengan Allah dan hari akhirat. Syirik besar. Jadi empat dia. Tak ada empat. Syirik kecil, syirik besar, manni, adan. Empat. Yang tak boleh ada. Maka bila balik jumpa Allah, famasaluhu, maka perumpamaan yang diinfakkan itu kama tadi seperti safwani, batu licin. Jadi orang nama Safwan ni batu licin. Tapi sebab ada sahabat nama dia Safwan, Nabi tak ubah nama tu, maka dibenarkan buah nama tu. Kerana Nabi ubah tak boleh. Ada satu sahabat nama dia Safwan, lepas masa silam Nabi tak ubah nama dia, maka dibenarkan buah nama Safwan itu batu licin. Di atasnya turabu, di atasnya ada debu. Ada debu. Tapi debu ni
tak duduk lama atas batu licin tu. Telah dihilangkan oleh hujan yang lebat. Kan? Fa asabahu wabilun, hujan yang lebat. Fa asabahu wabilun, hujan lebat. Dia ada dua hujan lebat dalam Quran. Satu sayyib, dalam Quran ni sayyibun kan. Au ka sayyibin, itu hujan lebat. Satu lagi wabilun, hujan lebat juga. Dua-dua maksud sama. Kena hujan lebat lalu jadi licin. Fatarakahu solda, licin. Habis. Sebab apa? Sebab Allah berkuasa atas segala sesuatu apa yang ia usahakan. Allah berkuasa. Wallahu la yahdil qaumal kafir. Allah tidak beri petunjuk pada orang-orang yang kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mana ya?